Assalamualaikum, salam Jumaat. Hari ni jangan lupa banyakkan selawat. Dan kalau boleh bacalah surah Al-Kahfi. Akan beri cahaya kita daripada Jumaat hari ni sampai Jumaat yang depannya, insyaAllah. Pagi ni kita cerita ringkas tentang thyroid. Thyroid gland, kelenjar thyroid. So pertama sekali, tahu tak di mana kelenjar thyroid? Sebab ada yang tak tahu, dia ingat dalam mulut. Yang doktor selalu suluh tu, itu kita nak tengok tonsil. Tonsil dengan tekak. Thyroid bukan dekat situ, thyroid di sini. Thyroid kita ni bentuk lebih kurang macam bow tie dekat sini. So first kali kena faham apa fungsi kelenjar thyroid. Ialah untuk menghasilkan hormon thyroid. Hormon thyroid ni pula fungsinya apa? Untuk mengawal metabolisme badan, enjin badan kita. Bagaimana tahap kelajuan ataupun slownya sesuatu fungsi dalam badan. Laju atau slownya fungsi pencernaan, fungsi jantung, fungsi otot dan sendi kita semua. Okey, so tu fungsi hormon thyroid, mengawal metabolisme badan. Okey, penyakit berkaitan thyroid ni secara umumnya kita boleh klasifikasikan kepada dua. Satu, saiz kelenjar thyroid tu yang abnormal, selalunya dia akan membengkak. Dua, fungsi pengeluaran hormon akan terganggu, sama ada hormon terlebih atau terkurang. So kita pergi pada kategori pertama, saiz kelenjar thyroid tu membengkak. Okay, saiz kelenjar thyroid membengkak ni istilah medicalnya kita panggil goiter, G-O-I-T-R-E. Okay, kelenjar thyroid kalau membengkak, adakah ianya kanser thyroid? Jawapannya tak semestinya. Bagaimana nak sahkan? You kena buat biopsi. Ambil sampel daripada kelenjar thyroid ni, cucuk jarum halus sikit, tengok sampel tu ke dimakmal, so baru kita boleh sahkan. Okey, tapi bagaimana kita nak suspek dia ialah kanser? Antara ciri-cirinya, kadar pembengkakan kelenjar thyroid tu laju, cepat. Dia besar, dia tak sakit bila kita tekan. Ni antara simptom-simptom yang kita syak lah. Bukan confirm, kita syak. Okey, kalau kelenjar thyroid membengkak, dia boleh ada yang hormonnya terganggu, sama ada terlebih atau terkurang. Tapi majoritinya dia hanya bengkak saja, sama ada bengkak yang biasa atau bengkak yang kanser. Kalau bengkak yang bukan kanser, dia boleh kita panggil whole area, goiter tu, semua kelenjar thyroid membengkak ataupun sebelah saja. Sebab saya cakap tadi kelenjar thyroid ni bentuk macam bow tie, ataupun dia boleh ada cyst pada kelenjar thyroid. So ada banyak jenis bengkak kelenjar thyroid ni. Kita akan rasa bengkak tu kalau dia dah agak besar, kita rasa macam tercekik, kita rasa susah nak bernafas, ataupun orang tegur kita. Jadi kalau ada simptom macam tu atau orang tegur, tolong buat pemeriksaan lanjut lah. Okay. Masalah kedua berkaitan hormon thyroid ni, saya cakap tadi berkenaan pengeluaran hormonnya, sama ada terlebih, hyper, ataupun terkurang, hypo. Jadi kalau hormon thyroid kita terlebih, segala benda metabolisme dalam badan jadi laju. Body jadi mudah panas, walaupun kita dalam bilik aircon. Jantung berdebar-debar laju, istilahnya palpitation, nadi jadi laju. Kerap lapar, sebab pencernaan jadi laju. Kerap lapar, asyik nak makan, tapi berat badan tak naik ataupun mungkin berkurangan. Mungkin akan alami cerit berit. Kulit ni jadi kering, pasal body kita panas, kulit jadi kering dan gatal. Rambut jadi mudah luruh. Untuk perempuan, period mungkin jadi heavy, berpanjangan. Kalau hormon thyroid tu terkurang, dia reverse kepada simptom-simptom hyperthyroid tu, iaitu dia akan rasa mudah mengantuk, penat, lesu sebab metabolisme low, tak lapar, tak ada selera nak makan, tapi berat badan tak menyusut, ataupun berat badan boleh naik, pencernaan terganggu, jadi sembelit yang kerap. Untuk perempuan, period mungkin akan terganggu dari segi mungkin tak datang period, skip period. So ini simptom-simptom hypothyroid lah. Jadi bila kita nak syak yang kita ni ada penyakit thyroid, okey, pertamanya sebelum kita nak tengok pada simptom, kita kena tahu dulu penyakit berkaitan thyroid ni memang banyak yang ada kaitan dengan faktor genetik, faktor keturunan.
Jadi pertamanya, kalau ada ahli keluarga kita, terutamanya first degree relative iaitu mak ayah atau adik-beradik kita ada penyakit thyroid, tak kisahlah thyroid mereka bengkak ke, hormon mereka terlebih atau terkurang ke, kita sendiri kena buat screening. Itu atas inisiatif sendiri. Jumpa doktor di klinik swasta, cakap nak buat hormon thyroid screening. Sebab faktor keturunan ni tinggi, dan especially untuk wanita, sebab ikut statistiknya 7:1. Maksudnya setiap 7 wanita yang ada penyakit thyroid, hanya 1 lelaki yang ada penyakit thyroid. 7:1. Jadi kalau you all wanita, keturunan terdekat you ada penyakit thyroid, tolong buat screening. Ambil ujian darah, simple je. Dalam masa sehari dapat keputusan. Yang kedua, kalau kita ada simptom yang bengkak tu. Yang ketiga, kalau kita ada simptom-simptom hypo atau hyper tu. So confirmatory test ada 2 selalu kita buat. 1, ujian darah. Nombor 2, mungkin perlu buat ultrasound di leher ni untuk tengok betul atau tidak thyroid you bengkak atau tidak. Rawatannya bergantung kepada apa penyakit thyroid you. Kalau you all punya thyroid tu bengkak besar, sama ada dia thyroid, sama ada dia kanser atau bukan kanser. Kalau dia membesar, bengkak besar sangat, dia akan menekan saluran pernafasan. Jadi mungkin you all kena buat pembedahan buang kelenjar thyroid. Kalau dia tak ada kaitan dengan saiz thyroid you, hanya hormonnya terganggu, terlebih atau terkurang, maka doktor akan bagi ubat untuk kurangkan hormon thyroid. Kalau you all ada hyperthyroid, terlebih hormon thyroid, ataupun doktor akan bagi ubat untuk kurangkan hormon thyroid. Bila ada condition ubat untuk tambah hormon thyroid, kalau you all ada hypothyroid. Okey, bercakap tentang hyper dengan hypothyroid ni, saya kena stresskan satu perkara. Hyperthyroid, hormon thyroid terlebih, sebenarnya lebih sukar dikawal oleh doktor, oleh patient tu sendiri. Jadi take home message-nya, kalau ada penyakit hyperthyroid, hormon thyroid terlebih, doktor bagi ubat, selalunya nama ubatnya ialah carbimazole, untuk merendahkan bacaan hormon thyroid you all, merendahkan hormon T3 dan T4 tu. Tolong ambil dan jangan memandai-mandai berhenti. Ini saya kena ulang, jangan memandai-mandai berhenti. Kenapa? Sebab kalau hormon thyroid you terlampau tinggi, you all ada satu medical emergency, kita panggil thyroid storm. Thyroid storm boleh membawa kepada kematian. Untuk mudah faham macam ni je, saya bagi satu contoh je. Kalau hormon thyroid terlampau tinggi, jantung akan berdebar terlalu laju. Berdegup laju sampai tahap jantung dah tak boleh nak berdegup, dia akan stop. 2, blood pressure akan naik tinggi sangat. Okey, kita panggil hypertensive emergency. 3, suhu badan you akan naik tinggi sangat sampai 40-41 degree. So kalau ada penyakit hyperthyroid, please patuhi pada ubat yang doktor beri. Okay, sebab dah banyak kali kes saya jumpa benda ni sebenarnya di hospital, even di klinik pun. Patient tak tahulah dia ambil herba apalah, dia pergi buat rawatan apalah, so dia stop ubat. So dia datang bila ada komplikasi awal, belum sampai ke tahap thyroid storm tapi datang dengan berdebar-debar, datang dengan berpeluh-peluh. So mereka tahu mereka ada hyperthyroid, tapi mereka sengaja berhenti. Sebagai orang awam, apa test yang kita boleh buat? Test ni bukannya confirm dia ada penyakit thyroid, tapi senang. Satu, tengok kelenjar thyroid nampak bengkak ke tidak. You all test buat ujian menelan, kita panggil deglutition test. Kalau kelenjar thyroid you membengkak dekat sini, masa you menelan, you nampak dia bergerak. So tu agak subjektif lah. Kalau dia dah bengkak besar, you akan nampak dia bergerak. Test kedua kita panggil tremor test, test menggigil. Senang aja. Hulur tangan macam ni, depankan jari. So biar. Kalau ada penyakit hyperthyroid, hormon thyroid terlebih, dia akan menggetar macam ni, shaking. Okay, tapi tak semestinya kalau macam ni menggeletar, you semestinya ada penyakit hyperthyroid. Tak. Kadang-kadang memang you all jenis tangan menggeletar, tangan tak stable kan. Tapi cubalah buat test ni. Kalau you buat macam ni, menggeletar lah. So jumpa doktor, kita check je. Okay.